Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru lahu. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ya syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberikan nafas untuk kita meneruskan hidup kita ni sebagai hamba Allah. Alhamdulillah. Sebagaimana yang saya cakap petang tadi, kita akan meneruskan perkongsian berkenaan dengan kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni saya akan bacakan tahun ke-6 tahun ke-6 Hijrah. Apa yang berlaku pada tahun 6 Hijrah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Okay, mari kita sama-sama baca ya. Pada 10 Muharram tahun 6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Muhammad bin Maslamah mengetuai 30 orang penunggang untuk melancarkan serangan ke atas Bani Bakr bin Kilab. Bani Bakar bin Kilab yang berkemah di Doriyah. Beliau mara dengan keadaan pada waktu siang dan meneruskan perjalanan pada waktu malam. Jadi siang rehat, malam dia orang bergerak. Sehingga berjaya menyerbu mereka, 10 orang musuh berjaya dibunuh. 10 orang dia berjaya dibunuh. Dan bakinya lari menyelamatkan diri. Sariyah ini berjaya membawa pulang unta dan kambing ke Madinah. Dalam perjalanan pulang, mereka bertembung pula dengan Sumamah bin Utal al-Hanafi, salah seorang pembesar Bani Hanifah. Mereka berjaya menawannya. Walaupun begitu, mereka tidak mengenalinya. Apabila Sumamah dibawa menghadap Rasulullah SAW, baginda SAW mengenalinya. Baginda mengenalinya dan melayannya dengan penuh berakhlak. Dia dibebaskan selepas 3 hari ditawan dan enggan memeluk Islam setelah diajak. Dia tak nak masuk Islam juga. Kan, Sumamah ni. Setelah Sumamah melihat layanan yang baik dan berakhlak, dia berpendapat bahawa mengikut keinginan hawa nafsu dan meninggalkan agama yang menjadi tiang serinya, iaitu perkara yang terpuji adalah tindakan sia-sia. Dengan itu dia kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula-mula dia tengok kan layanan yang baik. Terima kasih Bunga. Dia tengok mula-mula tu layanan yang baik. Jadi tapi dia masih tak nak masuk. Jadi bila dia berpendapat kalau dia tak masuk rugilah, dia kata. Layanan memang baik, kata dia kan. Dan dia kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam tanpa dipaksa. Yang mula-mula tadi Nabi offer, dia tak nak kan, sebab dia macam tergesa-gesa kan. Jadi dia tak nak. Tapi bila dia duduk termenung tu, dia fikir rugilah kalau aku tak masuk. Ini begitu baik ni agama ni kan. Beliau berkata, wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini kecuali wajahmu. Dia cakap macam tu kat Nabi kan. Sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Mula-mula tadi sebab dia tak nak masuk Islam tadi, sebab dia ada sejarah. Dia ada sejarah dengan Nabi. Dia ada sejarah, jadi dia benci. Masa tu dia benci Nabi. Terima kasih Bunga, terima kasih. Jadi setelah dia tengok layanan Nabi yang baik apa semua, dan tengok cara dia orang mengamalkan Islam dengan baik, keadaan baik kan. Jadi dia kata rugi kalau dia tak ambil peluang untuk masuk Islam. Jadi dia dengan secara sukarela masuk Islam. Dan dia pada masa tu pun dia cerita, ya Rasulullah, demi Allah, tiada sekarang dia kata yang tiada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini kecuali wajah kamu sebelum dia masuk Islam tu. Kan? Sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai, kata dia. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Hasil daripada dakwah Nabi SAW. Orang yang mula-mula benci dengan dia, pada masa tu dia tak tahu lagi, tidak menghayati apa itu Islam yang dibawa oleh Nabi. Tapi bila dia datang, dia tengok layanan Nabi,
Oh, lain macam betul. Itu yang dia masuk Islam dan dia declare kat Nabi. Kenapa dulu dia kata Nabi ni wajah yang paling dia benci. Tapi sekarang dia kata wajah engkau adalah yang paling aku cintai. Allahu Akbar. Demi Allah, tiada ada agama di atas muka bumi ini paling aku benci kecuali agama yang kamu bawa. Masa mula-mula Nabi bawa kan. Sekarang agama yang kamu bawa adalah agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci selain daripada negeri kamu. Madinah lah. Sekarang dengan negeri kamu adalah negeri yang paling aku cintai. 3 perkara ni. Rasulullah SAW merasa gembira dengan keislamannya, kerana dengan keislamannya kaumnya yang mentaatinya akan mengikuti jejak langkah dia, sebab dia ketua. Jadi bila kebiasaannya, bila ketua masuk, nanti anak-anak buah akan ikut. Jadi Nabi sukalah dia masuk tu. Apabila Sumamah pulang ke negerinya, beliau singgah di Mekah untuk mengerjakan umrah. Di sana beliau mengisytiharkan keislaman dia. Dia sampai sana dia mengisytiharkan keislaman dia. Orang-orang Quraisy ingin menyiksanya, tetapi mengingatkan mereka memerlukan bijirin daripada negeri Yamamah, iaitu negeri yang Sumamah yang didiami oleh Sumamah. Jadi mereka membiarkan. Mula-mula ingatkan nak belasah ni Sumamah ni. Datang-datang mengaku jadi Islam kan. Tapi mengenangkan sebab negeri dia merupakan pengeluar gandum yang diambil oleh kafir Quraisy ni, jadi dia orang tak jadi, dia orang biarkan aja. Walaupun begitu, beliau telah bersumpah tidak akan menghantar, yakni mengeksport bijirin Yamamah kepada mereka sehingga mereka beriman. Dia siap cakap yang tu lagi dekat kafir Quraisy. Dia kata kalau korang tak beriman dengan Allah, aku tak nak hantar lagi gandum dekat Mekah ni. Macam itulah lebih kurang ni kan. Dia kata macam itu. Dia kata, walaupun begitu, beliau telah bersumpah tidak akan menghantar, yakni mengeksport bijirin Yamamah kepada mereka sehingga mereka beriman. Betul lah. Sumamah ni dia kata dekat orang kafir Quraisy, aku tak akan eksport aku punya gandum ke negeri Mekah ni kalau korang tidak beriman dengan Allah. Ini dia. Orang-orang Quraisy menghadapi kesukaran dan mereka berpendapat mesti mendapat pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayan permintaan mereka berdasarkan sifat belas kasihan. Jadi Nabi tolong jugalah, tapi atas dasar belas kasihan dan rahmat yang menjadi tabiat kepada Nabi lah. Nabi ni kan jenis yang memang rahmatan lil alamin kan. Dia memang baik, lemah lembut apa semua. Jadi bila orang minta tolong, walaupun orang kafir, dia tolong. Baginda mengarahkan Sumamah supaya meneruskan penghantaran bahan makanan, yakni bijirin gandum tersebut sebagaimana yang dibuat sebelum ini. Jadi Sumamah melaksanakan arahan itu. Nabi suruh kan. Jadi Sumamah dia nak ambil mileage lah agar orang Mekah ni masuk Islam dengan cara tu. Tapi orang Mekah ni sudah pergi mengadu dengan Nabi, suruh Nabi pujuk Sumamah. Jadi Nabi ni rahmatan lil alamin, dia dengan lemah lembutnya dia sifat dia yang baik tu, dia menolong. Tak apa, nanti aku cakap dengan Sumamah dia. Jadi dia cakap dengan Sumamah pun bila Nabi, dia dah beriman dengan Allah, dengan Rasul. Jadi bila Rasul order macam tu, dia pun mengikutlah kan. Lelaki ini, iaitu Sumamah, memainkan peranan penting apabila kebanyakan penduduk negerinya murtad setelah kewafatan Rasulullah SAW. Ada cerita dia. Sumamah memainkan peranan penting apabila kebanyakan penduduk negerinya murtad setelah kewafatan Rasulullah SAW. Ini dia bawa cepatlah sebelum ni Nabi belum mati, tapi dia nak ceritakan Sumamah ni cerita. Beliau melarang kaumnya daripada mengikut Musailamah dengan mengatakan, berhati-hatilah daripada kegelapan yang tidak ada cahaya padanya. Sesungguhnya ia adalah kecelakaan yang diwajibkan oleh Allah kepada pengikutnya. Dengan itu ramai daripada kaumnya yang telah tetap bersama-samanya
Semoga Allah meredainya. Jadi dia berjaya tarik sikitlah yang kaum-kaum dia daripada murtad tu dapat tarik balik masuk Islam. Okey, kita tengok seterusnya. Peperangan dengan Bani Lihyan. Bani Lihyan adalah pembunuh Asim bin Sabit dan para sahabatnya. Rasulullah SAW sentiasa bersedih mengingatkan mereka dan mengharapkan dapat melakukan qisas terhadap musuhnya. Pada bulan Rabiul Awal tahun tersebut, Rasulullah SAW mengarahkan para sahabatnya supaya bersiap sedia tanpa memberitahu arah yang nak dituju. Jadi Nabi suruh bersiap sedia, tapi Nabi tak cerita nak pergi mana. Ini adalah sebagaimana kebiasaan yang dilakukan di dalam peperangan yang dilancarkan untuk memastikan musuh tidak mendapat maklumat. Nabi punya style cerdik, tak nak cerita, diam-diam. Siap-siap. Semua siap, let's go. Lepas dah gerak baru dia cakap pergi mana-mana. Dia tak ada bila dia panggil tu dia cerita tak ada. Sebab kebocoran maklumat, bahaya. Baginda sallallahu alaihi wasallam melantik Ibnu Ummi Maktum sebagai penggantinya di Madinah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengetuai 200 orang tentera bertunggangan yang disertai oleh 20 ekor kuda. Jadi masa ni kira dah tahun ke-6 kan. Madinah pun dah hebat dah. Rasulullah pun dah ada dana lah. Jadi banyak dan kuda pun ada. Dia ketumbukan tentera pun ada. Baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan sehingga sampai ke tempat para sahabat yang dihantar ke Ar-Raji' terbunuh. Di situ Baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka. Jadi bila sampai dekat tempat tu, Ar-Raji' tu tempat sahabat-sahabat meninggal kan. Jadi Nabi berhenti sekejap, Nabi berdoa untuk kebaikan jenazah yang ni lah, sahabat-sahabat yang lama tu yang meninggal tu. Apabila Bani Lihyan mendengar kemarahan tentera muslimin, mereka melarikan diri ke bukit. Bila dia orang tahu yang Nabi datang, tentera muslimin datang, dia orang pun lari ke bukit. Rasulullah SAW tinggal di negeri mereka selama 2 hari. 2 hari duduk dekat di situ. Dalam tempoh tersebut, Sariyah dihantar dan mereka tidak bertemu dengan sesiapa pun. Kemudian, Baginda SAW keluar dari situ sehingga sampai di Usfan. Di situ Rasulullah SAW menghantar Abu Bakar bersama 10 orang tentera berkuda supaya orang-orang Quraisy mengetahui kedatangan mereka. Dengan itu orang-orang Quraisy merasa takut. Selepas itu mereka bergerak ke Qura Al-Ghamim. Kemudian pulang ke Madinah sambil berkata, pulang dalam keadaan bertaubat. Untuk Tuhan kami segala puji. Aku berlindung kepada Allah daripada kesusahan dan keperitan musafir berjalan jauh, pulang dalam keadaan yang kecewa dan buruk keadaan keluarga dengan harta benda. Maknanya masa yang dia keluar ni tak ada dapat apa-apa lah. Tu yang kata kena pulang dalam keadaan bertaubat tu. Mungkin ada kesalahan apa-apa, jadi bertaubatlah balik dia dengan dalam keadaan yang bertaubat. Kan? Jadi seterusnya peperangan Al-Ghabah. Rasulullah SAW mempunyai 20 ekor unta susu yang dipelihara di Al-Ghabah. Nabi ada 20 ekor unta lah dekat Al-Ghabah ni. Uyainah bin Hisin bersama 40 orang tentera berkuda melancarkan serangan dan merampas unta tersebut daripada pengembala dia. Berita itu telah sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW. Penyampainya ialah Salamah bin Al-Aqwa, salah seorang daripada pemanah yang memeluk Islam. Sebelum itu beliau memusuhi Islam. Rasulullah SAW mengarahkannya menjejaki musuh dan menyibukkan mereka dengan hujan anak panah. Ini dilakukan sehingga tentera muslimin sampai ke tempat musuh. Beliau keluar dan memecutkan tunggangannya sehingga berjaya menjejaki musuh dan memanah mereka. Apabila tentera berkuda menghadap ke arahnya, beliau melarikan diri dan mereka tidak berjaya menjejakinya. Apabila kuda musuh melalui lereng bukit yang sempit,
Beliau mendaki ke bukit dan menjatuhkan batu. Ini menyebabkan kebanyakan musuh mencampakkan tombak dan selimut. Untuk memudahkan pergerakan, sehingga tentera muslimin tidak dapat menjejaki mereka. Salamah terus menjatuhkan batu sehingga tentera muslimin sampai. Sebelum itu Rasulullah SAW telah mengajak para sahabat menyertai peperangan tersebut dan mereka menyahutnya. Orang pertama yang Rasulullah jumpa ialah Al-Miqdad bin Amru. Lalu berkata, "Kamu hendaklah keluar mengejar musuh sehingga aku berjumpa denganmu di sana." Baginda sallallahu alaihi wasallam menyerahkan panji-panji kepadanya. Waalaikumsalam. Beliau keluar dengan diikuti oleh 2 orang tentera berkuda. Dia keluar dengan 2 orang tentera berkuda. Beliau mara sehingga bertemu dengan barisan belakang tentera musuh. Jadi dia sebab dia laju, dia sempat sampai jumpa musuh. Tapi di belakang musuh lah. Di situ berlaku pertempuran. Seorang Muslim dan 2 orang kafir terbunuh. Jadi bila dalam pertempuran tu, seorang Muslim matilah. Muslim berjaya menyelamatkan sebahagian besar unta yang dirampas. Dan bakinya dilarikan oleh barisan depan musuh. Jadi sebab dia daripada belakang, dia sempat selamatkan yang belakang je lah. Tapi musuh tu dah sampai ke depan kan, jalan sempit tadi. Jadi bila sampai ke depan, dia banyaklah dia yang dah lepas. Ada yang dah lepas, unta-unta tu tak dapat lah diselamatkan, dia dapat selamatkan sikit je. Rasulullah SAW menjawab, "Kamu telah mendapat apa yang kamu kejar. Oleh itu, maafkanlah mereka." Kemudian tentera muslimin pulang ke Madinah selepas meninggalkan Madinah selama 5 malam. Tengok, Nabi bila dia keluar, dia mesti lantik seorang sebagai pengganti dia. Dia tak ada keluar gitu je. Jadi bila dia keluar, dia akan lantik seorang jaga Madinah. Dia lantiklah siapa-siapa yang dilantik. Jadi bila 5 hari tak ada, orang yang dilantik tu akan menjaga Madinah lah. Apa urusan-urusan pentadbiran ke apa, semua dia jaga. Bani Asad yang telah disebut sebelum ini kerap kali menyakiti muslimin yang melalui kawasan mereka. Dengan itu Rasulullah SAW menghantar Ukasyah bin Mihsan bersama 40 orang. Jadi sekarang ni Nabi dia punya cara dia, apa yang berlaku sebelum ni, sebab dia dah kuat sikit, dia akan hantar tentera pergi serang. Jadi dia pada masa ni dia hantar Ukasyah bin Mihsan bersama 40 orang penunggang untuk melancarkan serangan terhadap mereka. Apabila muslimin hampir sampai ke negara mereka, mereka mengetahui kemarahan tersebut lalu melarikan diri. Sekarang, bila tahun ke-6 ni, kebanyakan musuh-musuh Islam semua dah takut dengan Islam pada masa itu. Sebab Islam dah kuat. Dah kuat, dah ramai. Jadi masa tu pun kelengkapan pun dah banyak. Jadi kalau Nabi hantar tu cukuplah komplit dia. Dengan baju besinya, dengan kudanya, dengan pedang, dengan tombak. Jadi kalau pergi tu, memang orang sana memang gerun lah. Samalah ni, dah hampir sampai ke negeri tu, bila tahu aja, dia orang pun dah lari. Di situ muslimin mendapat seorang lelaki yang sedang tidur. Yang ni sebab dia tidur tak sempat lari. Dapat tangkap dia. Diberikan jaminan keamanan dan diminta menunjukkan kawasan simpanan binatang ternakan Bani Asad. Muslimin berjaya membawa balik 100 ekor unta. Dapat 100 ekor unta bawa balik ke Madinah. Itu dia kerja bila tahun ke-6 ni kebanyakan Nabi buat serangan macam tu. Tujuan dia ambil apa-apa stok semua ambil bawa balik Madinah. Ya. Pada bulan Rabiul Awal, Rasulullah SAW mendapat berita bahawa penduduk Zu Al-Khashah ingin menyerang binatang ternakan muslimin yang dipelihara di Al-Haifa. Sebab Islam dah kuat kan. Ada banyak tempat lah dia bekerjasama dengan pengala yang tolong jaga kan. Jadi ni dekat Al-Haifa ni Rasulullah menghantar Muhammad bin Maslamah bersama 10 orang tentera muslimin. Mereka sampai kawasan musuh pada waktu malam. Musuh telah bersembunyi apabila mendengar kedatangan muslimin tidur di situ dan mereka dikejutkan dengan hujan anak panah lalu cuba mendapatkan senjata masing-masing. Walau bagaimanapun musuh telah berjaya menawan dan membunuh mereka. Selain Muhammad bin Maslamah kerana menyangka beliau telah terbunuh.
Muhammad bin Maslamah pulang ke Madinah dan melaporkan apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Rabiul Akhir, Abu Ubadah Amir bin Al-Jarrah dihantar untuk menuntut balas, untuk kias balik, kisos daripada musuh. Apabila sampai di kawasan musuh, beliau mendapati mereka telah melarikan diri. Inilah kerja dia, asyik melarikan diri aja. Asyik melarikan diri aja bila tahu. Tapi yang malam tu yang dia orang kena serang tu serang hendap lah. Dia orang tak sangka dia orang tu datang. Dia orang dah sampai tidur kan. Dia orang bersembunyi, jadi dia kena serang pada waktu tidur. Itu yang terkena tu. Jadi bila datang dalam keadaan yang dengan berjaga ni, memang dia orang akan lari. Itu yang berlaku. Beliau berjaya mendapatkan binatang ternakan dan membawa pulang. Tapi sekurang-kurangnya tentera muslimin mendapat haiwan ternakan. Bani Sulaim yang menyertai tentera musyrikin dalam peperangan Ahzab selalu mengganggu muslimin yang melalui kawasan mereka. Pada bulan Rabiul Akhir, Rasulullah SAW menghantar Zaid bin Harisah untuk menyerang mereka di Al-Jumum. Apabila muslimin sampai ke tempat musuh, mereka telah melarikan diri. Tengok, melarikan diri. Sebab dia orang takut dah. Dia takut dengan Islam ni. Dengan tentera muslimin ni. Dia orang memang takut. Di sana muslimin mendapati seorang perempuan daripada Bani Muzimah yang menunjukkan mereka tempat perkemahan Bani Sulaim. Di situ mereka memperolehi unta dan kambing dan berjaya menawan beberapa orang lelaki. Dapat jugalah. Dapat dia menawan beberapa orang lelaki, termasuk yang ditawan ialah suami perempuan tersebut. Suami dia pun kena tawan. Muslimin membawa semua itu ke Madinah. Dan Rasulullah SAW telah membebaskan perempuan tersebut dengan suami dia. Jadi mengenangkan jasa perempuan tu yang menunjukkan kepada tentera muslimin, Nabi melepaskan perempuan tu dengan suami dia. Jadi kira memberi maklumat lah kepada tentera Islam. Jadi sebagai membalas jasa dia, tentera Islam, Nabi melepaskan dia suami isteri lah. Rasulullah SAW mendapat berita bahawa rombongan dagang Quraisy dalam perjalanan pulang dari Syam menuju ke Mekah. Dia dapat info. Dapat info ada satu rombongan dagang daripada orang Quraisy baru pulang daripada Syam ke Mekah. Jadi Zaid bin Harisah bersama 170 orang bertunggangan dihantar menghalang rombongan tersebut. Jadi Zaid bin Harisah membawa 170 orang lengkap dengan senjata untuk memotong, kira macam merampas dia punya harta perniagaan dia. Di dalam rombongan tersebut terdapat Abu Al-As bin Al-Rabi', suami Zainab binti Rasulullah. Sebab dia belum Islam lagi. Dia belum Islam. Suami Zainab bin Rasulullah, dia adalah antara penduduk Mekah yang terkenal dengan perniagaan, kaya dan amanah. Bagus jugalah menantu Rasulullah ni kan. Cuma dia tak nak masuk Islam masa tu. Dia meminta isterinya Zainab memberikan perlindungan kepadanya. Dan permintaan tersebut diterima. Ialah isteri dia kan. Zainab mengisyaratkan perlindungan tersebut di tengah-tengah kumpulan orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW bersabda, Muslimin umpama satu tangan. Orang yang paling bawah di kalangan mereka boleh memberikan perlindungan. Sesungguhnya kami melindungi orang yang kamu lindungi. Inilah persamaan yang berlaku di kalangan muslimin. Rasulullah SAW mengembalikan, Waalaikumsalam, mengembalikan apa ni? Tak nampak. Man Kidal. Okey, Waalaikumsalam Man. Mengembalikan semua hartanya, tetapi semua hartanya tanpa dikurangkan sedikit pun. Jadi dia mengulangkan baliklah harta dia. Selepas itu Abu Al-As pulang ke Makkah dan membahagikan dagangan yang dibawa kepada pemiliknya. Jadi dia bawa balik. Betul lah tu Ayu. Terima kasih Ayu. Tap dua jari Ayu, dua jari. Tap laju sikit. saya membaca ini. Selagi saya boleh baca, saya baca aja. Telinga sambil dengar
Kemudian dia kembali ke Madinah dalam keadaan memeluk Islam. Alhamdulillah, dia masuk Islam. Rasulullah menyerahkan isterinya kepadanya. Ini Zainab lah anak dia, diserahkan balik kepada menantu dia lah. Sebelum tu menantu dia masih lagi kafir. Pada bulan Jamadil Akhir, Zaid bin Harisah bersama dengan 15 tentera muslimin dihantar untuk menyerang Bani Ta'labah yang membunuh kawan-kawan Muhammad bin Maslamah yang tinggal di Taif. Sariyah tersebut keluar untuk melaksanakan tugas. Apabila musuh melihat mereka, disangkanya itu adalah pasukan peninjau tentera Rasulullah. Dengan itu mereka melarikan diri dan meninggalkan unta dan kambing. Muslimin mengambil binatang tersebut dan pulang ke Madinah selepas 4 malam. Itu yang berlaku kan. Kadang-kadang dia Sariyah ni adalah pasukan peninjau. Sariyah ni pasukan peninjau. Ada apa-apa Nabi cukup pergi tinjau, dia orang pergi. Cuma kadang-kadang tu dia yang ditinjau tu ingatkan dia tentera datang, dia orang takut, dia orang lari. Jadi bila lari, kampung tak ada orang, tinggallah binatang-binatang. Jadi orang muslimin ambil lah bawa balik ke Madinah. Itu yang berlaku. Pada bulan Rejab, Zaid bin Harisah dihantar untuk memerangi Bani Fazarah. Kerana sebelum ini mereka telah menghalang Zaid dalam perjalanan pulang daripada berniaga di Syam. Ada sejarah juga. Ada sejarah juga Bani Fazarah ni. Sebab dia orang pernah menghalang Zaid. Jadi, ini kategori membalas dendam lah. Ya? Mereka merampas barang-barang yang dibawa dan hampir-hampir membunuh Zaid ni. Apabila sampai di Madinah, beliau menceritakan apa yang berlaku kepada Rasulullah. Dan baginda menghantar beliau bersama-sama beberapa orang tentera muslimin untuk melakukan qisas terhadap Bani Fazarah yang tinggal di Wadi Al-Qura. Nama tempat dia Wadi Al-Qura. Dia orang tinggal dekat sana. Mereka marah sehingga berjaya melancarkan serangan, mengepung dan membunuh sebilangan musuh yang ramai. Muslimin berjaya menawan isteri pembesar mereka dan Rasulullah SAW meminta daripada tentera yang menawannya supaya menyerahkan perempuan tersebut kepadanya untuk ditukarkan dengan muslimin yang telah menjadi tawanan di Mekah. Okey. Terima kasih. Jadi Nabi ambil yang perempuan tu, dia nak tukarkan dengan yang tahanan perang muslimin yang ditahan di Mekah. Itulah. Jadi dia mengambil sebagai umpan. Kena tukar balik dengan orang Quraisy. Pada bulan Sya'ban, Abdurrahman bin Auf ni sahabat yang kaya lah, ahli perniagaan dia ni. Dengan 700 orang sahabat dihantar memerangi Bani Ka'b yang tinggal di Daumah Al-Jandal. Sebelum berlepas, Rasulullah SAW berpesan, kamu semua hendaklah berperang di jalan Allah. Ingat tu, berperang di jalan Allah. Bunuhlah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Yang mana tak beriman kepada Allah, kamu bunuh. Nabi order dah. Jangan berlaku khianat. Jangan menipu. Jangan mengkelar atau mencincang musuh. Jangan. Kalau bunuh-bunuh je. Jangan cincang-cincang, seksa-seksa jangan. Islam bukan macam tu. Jangan menipu, jangan membunuh kanak-kanak, jangan bunuh kanak-kanak. Ini adalah janji Allah dan sirah nabinya yang berlaku di kalangan kamu. Jadi Nabi sentiasa mengingatkan tentera-tentera muslimin ni. Kita pergi perang jalan Allah. Orang yang tak beriman dengan Allah bunuh. Tapi jangan khianat, jangan cincang, jangan bunuh budak-budak. Dia ada etika dia. Islam ni etika dia tinggi. Tinggi etika Islam ni. Dia walaupun dalam peperangan tu dia menjaga hak-hak. Itu nama dia hak lah. Kita tak boleh sembarangan. Kita buat sesuatu tak boleh. Ya. Kemudian panji-panji diserahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Dan mereka bergerak dengan mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai ke negeri musuh. Musuh diseru supaya memeluk Islam selama 3 hari. 3 hari tentera suruh mereka memeluk Islam selama 3 hari. Pada hari keempat, ketua mereka
Al-Asbaq bin Amru Al-Nasrani memeluk Islam. Masuk hari keempat, dia punya ketua keluar daripada Sydney, terus masuk Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakit apa ni? Mizi, sakit apa? Syafakallah. Sakit apa tu? Sambil-sambil type ya, saya sambil-sambil baca. Yang mana saya tuan? Sambil-sambil baca ya, saya nampak saya inilah. Oh, sleep disc. Allah, sleep disc. Allah, sleep disc ni kritikal juga ha. Saya itu hari urat mana bulan Ramadan itu hari saya urat kiri, sebelah kiri saya berlari. Jadi masa bulan Ramadan 2 minggu saya boleh solat biasa. Bila masuk minggu ketiga tu saya solat atas kursi je sebab urat belakang saya ni. Saya tak boleh sujud. 2 minggu sampai hari raya. Sembahyang raya pun saya masih solat atas kursi. Tapi alhamdulillah lepas raya ketiga, raya keempat tu dah boleh dah balik. Kena ikhtiar lah ya. Ikhtiar lah Mizi ya. Mudah-mudahan syafakallah. Masih solat atas kursi. Ya. Solat kena solat ya. Kita jangan jadikan masalah kita sakit tu sebagai kita nak escape solat. Solat kena buat. Ingat ya. Kepada mereka yang tak tahu macam mana nak solat secara sakit, tanyalah yang tahu dan laksanakan. Jangan kita sekali-kali tinggal solat. Saya selalu tegaskan benda ni. Solat is tiang agama. Jaga solat. Walaupun kita sakit, walaupun kita musafir, walaupun kita dalam keadaan apa sekalipun, solat jaga. Alhamdulillah Mizi, teruskan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesembuhan. Sekumpulan kaum turut memeluk Islam. Jadi bila ketua dia masuk Islam, jadi dia punya kaum dia pun ikut masuk Islam. Bakinya bersetuju untuk membayar jizyah. Maksud dia ada setengah tu yang tak masuk Islam tu dia membayar jizyah kepada Abdul Rahman. Dan Abdul Rahman mengahwini anak perempuan ketua mereka sebagaimana yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk apa tu? Untuk mengeratkan hubungan. Macam welcome dia orang ke dalam agama Islam. Jadi perhubungan saudara. Dan Nabi pun cakap dengan Abdul Rahman, kau pinanglah anak kepada ketua tu. Ada anak perempuan tu. Kau pinang, kau kahwin. Jadi maksud dia relationship tu lebih baik. Ya, macam tu. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menjalin hubungan kasih sayang. Nampak kan? Menjalinkan hubungan kasih sayang di antara para pemerintah. Ini kerana masing-masing akan mengambil berat antara satu sama lain. Alangkah baiknya strategi pendamaian dan kasih sayang. Ini yang selalu Islam anjurkan. Barulah tak ada sifat balas dendam. Jadi bila kita serang, kita tawan, kita arahkan dia masuk Islam, lepas tu ada peluang kalau dengan ada yang boleh kahwin ke apa, kita kahwin. Jadi hubungan tu bertambah baik. Baru tak ada dendam. Baru ukhuwah antara muslimin dia erat. Sebab ada hubungan keluarga. Baik, Islam punya cara memang baik. Ya. Pada bulan Syaban, Ali bin Abu Talib bersama 100 orang tentera muslimin dihantar memerangi Bani Sa'ad bin Bakar yang tinggal di Fada. Ini Saidina Ali dengan 100 orang pergi ke menyerang Bani Sa'ad bin Bakar yang tinggal di Fada. Ini kerana Rasulullah SAW mendapat berita bahawa mereka mengumpulkan tentera untuk membantu Yahudi Khaybar menyerang muslimin. Nabi dapat information. Intelijen dah pergi. Intelijen dapat information. Inform kepada Nabi. Nabi dapat. Nabi arahkan tentera. Ya Ali, kau bawa tentera 100 orang pergi serang mereka. Sebelum dia orang datang serang kita serang mereka dulu. Bantuan tersebut diberi sebagai balasan terhadap pemberian buah kurma Khaybar kepada mereka. Syariah tersebut bergerak dan di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan pengintip musuh. Jumpa pula dengan pengintip musuh yang dihantar ke Khaybar
untuk mengadakan perjanjian dengan Yahudi di sana. Muslimin memintanya menunjukkan kawasan musuh dan dia diberikan jaminan keamanan. Dia melakukannya dan Muslimin berjaya mengambil binatang ternakan musuh. Para pengembalanya pula melarikan diri dan memberi amaran kepada kaumnya mengenai kedatangan tentera Muslimin. Dan tentera Muslimin pulang ke Madinah dengan membawa 500 ekor unta. Allahu Akbar, 500 ekor unta dan 1000 ekor kambing. Tengok. Itu yang menyebabkan pulang modal lah. Kan? Ramai tu tentera pergi 100 orang. Kalau balik tangan kosong je, jadi macam apa tadi tu. Balik tangan kosong dalam keadaan berduka kan. Pergi dengan semangat kan. Tiba-tiba semua dah lari. Tapi yang ni dapat. Balik 500 ekor unta, 1000 ekor kambing. Jadi ekonomi Islam bertambah kuat lah. Allah telah menggagalkan usaha musyrikin dan mereka tidak berjaya menghulurkan sedikit pun bantuan kepada orang Yahudi. Orang musyrikin nak pergi bantu orang Yahudi. Allah tidak benarkan. Allah telah menyekat. Okey, kita tengok ada tajuk kecil ni, pembunuhan Abu Rafi'. Dia adalah pembakar semangat penduduk Khaybar supaya memerangi muslimin. Dia ni kira ada masalah sikit ni Muhammad ni. Dia adalah ketua mereka. Abu Rafi' ialah Salam bin Abu Al-Haqiq, nama betul dia. Yang mendapat gelaran peniaga Hijaz disebabkan dia mempunyai kemahiran dalam bidang perniagaan. Hebatlah orang ni, meniaga memang hebat, kan? Dia meniaga, dia hebat. Dia mempunyai harta kekayaan yang melimpah ruah. Dengannya dia berjaya menguasai orang-orang Yahudi. Jadi bila banyak duit ni dia boleh kontrol orang Yahudi dan mengarahkannya ke mana sahaja yang disukai. Hebat dia. Rasulullah SAW melantik orang yang akan membunuhnya. 5 orang Khazraj. Kaum Khazraj bersetuju untuk menjalankan tugas tersebut. Mereka diketuai oleh Abdullah bin Atiq. Ini dilakukan supaya mereka mendapat pahala yang sama. Dapat pahala yang sama yang diperoleh oleh saudara mereka daripada kabilah Aus yang telah berjaya membunuh Ka'b bin Ashraf. Sesungguhnya di antara nikmat kurniaan Allah kepada Rasulnya ialah kabilah Aus dan Khazraj. Dua kabilah ni lah yang membantu Nabi di Madinah daripada awal lagi. Ni Aus dengan Khazraj ni. Sebelum Islam masuk ke Madinah ni, dua ni asyik bergaduh je. Selalu bergaduh. Tapi Nabi lah sebagai pendamai dia. Jadi lepas tu ada dua kabilah ni banyak membantu Nabi lah. Bila Nabi datang berhijrah ke Madinah, orang-orang Mekah dipanggil Muhajirin banyak dibantu oleh dua kabilah ni lah. Dia orang ni bantu. Sentiasa berlomba-lomba dan berbangga sekiranya mereka dapat melaksanakan apa yang Rasulullah SAW inginkan. Sebab apa? Sebab dia bai'ah. Dia orang berbai'ah. Apa tu? Banyak ya. Alhamdulillah. Tak apa. Saya tak tengok pun. Rasulullah SAW mengarahkan mereka melaksanakan tugas tersebut. Setelah berpesan supaya tidak membunuh perempuan dan kanak-kanak. Ini sentiasa Nabi pesan. Supaya apa? Supaya tak ada fitnah. Fitnah ni tuan-tuan, kalau kita bunuh orang perempuan, bunuh kanak-kanak dalam perang, jadi manipulation. Orang boleh manipulation. Sekarang pun ada macam dulu kan, peperangan ni. Ada yang bunuh orang tua, bunuh budak-budak, bunuh perempuan. Tak boleh. Macam tu tak boleh. Islam tak. Islam ni, Nabi sentiasa berpesan. Ya? Mereka marah sehingga sampai di Khaybar. Abdullah berkata kepada sahabat, kamu semua duduk di sini. Aku akan berjumpa penjaga pintu dan memujuknya supaya membenarkan aku masuk. Beliau menghampiri pintu masuk dan menyelubungi kepalanya seolah-olah ingin membuang air. Ketika itu orang ramai telah masuk. Penjaga pintu memanggilnya. Masuklah wahai Abdullah. Sekiranya kamu ingin masuk. Aku ingin kunci pintu. Beliau masuk dan bersembunyi sehingga penjaga pintu tertidur. Beliau mengambil anak kunci dan membuka pintu untuk memudahkannya melarikan diri. Kemudian beliau menuju ke rumah Abu Rafi' dan membuka pintu-pintu yang menuju ke tempat Abu Rafi' berada. Semua pintu yang dibuka itu dikuncinya dari dalam.
sehingga beliau berjaya sampai ke tempat Abu Rafi'. Ketika itu Abu Rafi' berada dalam rumah yang gelap. Dia nak pergi tackle orang tu je. Bersama-sama keluarganya, Abdullah tidak dapat membezakan di antara mereka siapakah Abu Rafi'. Jadi dalam gelap kan, maka beliau memanggil, "Wahai Abu Rafi'." Dia panggillah dalam gelap. Dia menjawab, "Siapa?" Lalu beliau menghayun pedang ke arah suara tersebut, tetapi tidak kena. Dalam gelap kan, dalam gelap sama-sama. Ketika itu isterinya berkata, "Ini adalah suara Ibnu Atik." Abu Rafi' berkata kepada isterinya, "Celaka ibumu. Di mana Ibnu Atik sekarang?" Abdullah bin Atik mengubah suaranya dan berkata, "Suara apa yang kami dengar ini, wahai Abu Rafi'?" Dia menjawab, "Untuk ibumu kecelakaan. Terdapat seorang lelaki di dalam rumah ini yang memukul aku dengan pedang." Abdullah mendekatinya dan memukulnya tetapi tidak mengena. Lalu beliau bersembunyi, kemudian datang seperti orang yang meminta tolong dan mengubah suaranya. Beliau mendapati Abu Rafi' sedang terbaring. Maka beliau menetak perutnya dengan pedang sehingga terdengar bunyi tulang patah. Kemudian beliau lari keluar daripada rumah tersebut dengan keadaan pandangannya kabur, lalu terjatuh dari tangga. Kakinya patah. Beliau membalutnya dengan serban. Kemudian pergi mendapatkan para sahabat sambil berkata, "Berjaya, demi Allah, Abu Rafi' telah dibunuh." Mereka pulang mendapatkan Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang berlaku. Baginda SAW berkata kepada Abdullah, "Hulurkan kakimu." Rasulullah menggosokkan kakinya sembuh seolah-olah beliau tidak pernah menderita sakit tersebut. Kira Nabi syifa lah, berdoa. Dia doa, dia urut-urut kaki tu, dan kaki yang patah tadi tu kembali semula jadi, macam tak pernah berlaku patah. Dan kakinya tu lebih baik daripada sebelumnya. Originalnya kaki dia tu, lepas tu jatuh patah, lepas tu Nabi syifakan dia, doakan dia. Dia lebih baik lagi kaki itu. Sebab apa? Sebab dia menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Rasulullah dengan baik. Sampai patah kaki. Nampak? Sanggup tu. Lihatlah, Allah memelihara kamu. Itu dia. Betul. Kepada sikap muslimin yang memandang mudah terhadap kesusahan yang dihadapi, selagi mana apa yang dilakukan adalah untuk keredaan Rasulullah. Dengan itu Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Ini yang berlaku ni. Itu yang key point dia. Apabila Nabi SAW mengarahkan sahabat untuk melakukan sesuatu, sahabat ni menerima order tu dengan redha. Dengan redha dia ambil order tu, dia pergi. Dan dia menjalankan tugas tu dengan ikhlas. Settle balik buat laporan. Nabi dah settle. Lepas tu Nabi tengok dengan kaki. Dia tengok sahabat ni dengan kaki patah pergi menjalankan tugas ni. Menjalankan tugas yang aku order. Sampai patah kaki. Itu Nabi doa kan. Nabi betulkan balik kakinya yang patah. Dan Allah Ta'ala membantulah seperti biasa. Sebab apa? Sebab keredaan telah berlaku. Meredha di antara satu sama lain. Sebab tu selalulah kita memohon keredaan Allah. Apa-apa pun mohon keredaan Allah. Walau bagaimana kita hebat macam mana pun, kalau tidak diredha oleh Allah, na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita mesti selalu berdoa Allah meredai kita. Ingat tu. Apabila Ka'ab bin Al-Ashraf Al-Yahudi dibunuh, Usair bin Rizam dilantik mengganti tempat dia. Rasulullah SAW menghantar sahabatnya untuk mendapatkan maklumat mengenainya. Baginda SAW mendapati dia berkata kepada kaumnya, "Aku akan lakukan terhadap Muhammad apa yang belum dilakukan oleh orang sebelumku." Maksud apa? Maksud dia, Usair ni maksud dia kata Ka'ab ni, Ka'ab dulu tak sempat nak buat apa-apa kepada Nabi. Jadi dia sekarang dah jadi ketua, dia akan melakukan sesuatu kepada Nabi Muhammad yang belum pernah ketua dia buat dulu. Dia lakukan oleh orang sebelumku.
Jadi dia janji dengan dia punya kaum. Aku akan berjumpa dengan kabilah Ghatafan dan mengumpulkan mereka. Kabilah Ghatafan ni adalah grup yang join dengan Quraisy pada perang Azab. Daripada Mekah dia orang datang. Ghatafan campur dengan Quraisy, jumlah lebih kurang dalam 4,000 lebih. Lepas tu dia campur dengan yang sikit-sikit 700, 1,000 sebenarnya, jadi 10,000 tu. Jadi Ghatafan ni pun salah satu daripada grup yang besar. Dia ni nak memerangi Muhammad. Dia berusaha mengotakkan apa yang dikatakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Abdullah bin Rawahah Al-Kajraji bersama-sama dengan 30 orang Ansar. Kali ini orang Ansar pula. Ketua dia orang Khazraj dan dia punya pengikut adalah Ansar untuk memujuknya. Mereka keluar ke Khaybar dan berkata kepada Usair, kami diberi jaminan keamanan sehingga kami menceritakan kepada kamu tujuan kedatangan kami. Dia orang tak nak bagi dia pergi jumpa Ghatafan lah. Maksud dia orang berbincang dulu. Dia menjawab, ya, dan aku juga mendapat jaminan yang sama. Maka Muslimin pun bersetuju. Kemudian Muslimin menawarkan kepadanya supaya datang berjumpa Rasulullah dan membatalkan niat dia untuk berperang. Dengan itu Rasulullah SAW akan melantik dia sebagai pemerintah di Khaybar dan penduduknya dapat hidup dengan aman dan selesa. Usair bersetuju. Mujur dia setuju. Dengan tawaran yang diberikan tu, dia setuju. Jadi dia tak pergilah jumpa Ghatafan tu. Kan? Dia bersetuju dengan cadangan tersebut. Dia keluar bersama 30 orang Yahudi. Setiap seorang pembonceng tunggangan setiap Muslim. Dalam perjalanan, Usair menyesali tindakannya itu dan ingin membatalkannya. Dah pula. Dia rasa galat lah. Kan? Dia kata, apa hal aku buat keputusan macam ni kan. Jadi dia melakukan pengkhianatan terhadap mereka yang telah memberinya jaminan keamanan. Lalu dia cuba mendapatkan pedang Abdullah bin Rawahah dan Abdullah berkata, wahai musuh Allah, adakah kamu mahu melakukan pengkhianatan? Wah, siap tempat tanya lagi Panglima Islam ni kat dia. Adakah kamu ingin melakukan pengkhianatan? Kemudian Abdullah turun dari tunggangan dan memukul peha Usair dengan pedangnya hingga putus. Kau bukan memukul lah ni. Ini mesti menetak. Tidak lama selepas itu Usair menemui ajal. Mati korom macam tu je kan. Sebab ada niat nak berkhianat. Khianat tak boleh kan. Lepas tu dengan yang Yahudi yang ada bersama mereka juga berjaya dibunuh. Inilah akibat daripada perbuatan khianat. Perbuatan khianat ni memang problem. Islam memang tak suka perbuatan khianat. Dia besar, dia punya masalah dia besar. Pada bulan Syawal, sekumpulan Bani Uqal dan Urainah datang berjumpa Nabi SAW, menyatakan keislaman dan berbai'ah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni ada satu bani ni, Bani Uqal dan Urainah. Dua bani ni datang jumpa Rasulullah mengatakan keislaman dan berbai'ah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkeadaan sakit, bermuka pucat dan berperut buncit. Tengok ada masalah ni. Cuaca Madinah tidak sesuai untuk mereka. Rasulullah SAW menyuruh mereka pergi ke tempat yang terdapat beberapa ekor unta yang dijaga oleh pengembalanya. Baginda SAW menyuruh mereka pergi tempat ternak untuk meminum susu dan air kencingnya. Air kencing unta ni. Dan mereka pun melakukan. Apabila benar-benar sembuh, mereka membalas kebaikan dengan kejahatan. Allahu Akbar. Ini yang problem ni. Ini biasanya problem ni. Nabi suruh berubat lah ni. Suruh minum susu unta dengan air kencing unta untuk berubat. Kan dia sakit tu. Datang dalam keadaan muka pucat dan berperut buncit. Jadi Nabi suruh dia minum susu dan air kencing unta. Bila mereka melakukan, ia benar-benar sembuh daripada penyakit tu.
Mereka membalas kebaikan dengan kejahatan. Mereka bunuh pengembala-pengembala tu. Allahu Akbar. Dan mengkelar dan melarikan unta. Apabila berita tersebut sampai kepada Rasulullah, baginda sallallahu alaihi wasallam menghantar Kaz bin Jabir Al-Fihri bersama 20 orang tentera berkuda untuk mengejar mereka. Mereka berjaya dijejaki dan semuanya ditangkap. Apabila mereka dibawa ke Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya mereka dikelar sebagaimana mereka mengelar pengembala-pengembala. Ini kisos. Bunuh balas. Kau kalau kau bunuh orang, bunuh saja, tapi sebab kau kelar pengembala tu, jadi dia pun kena kelar. Itu dipanggil kisos, ya. Sama dia punya bunuh balas lah. Itu yang dia panggil bunuh balas tu. Jadi mereka pun dikelar bagaimana mereka mengelar pengembala tu. Tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicungkil dan mereka dicampak ke tanah lapang sehingga mati. Macam mana dia buat kat pengembala tu? Nabi hukum buat balik macam tu dekat dia orang. Itulah balasan mereka yang khianat dan tidak diharapkan kebaikan daripadanya. Tindakan penjahat tersebut menunjukkan bahawa mereka pada asalnya telah rosak dan kaum keluarga mereka adalah tercela. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada perbuatan mengkelar. Itu lepas tu Nabi walaupun yang pada itu hukuman mengkelar tu disebabkan dia mengkelar pengembala tu, tapi lepas peristiwa tu Nabi melarang daripada perbuatan mengkelar. Kisah dan hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Cerita Perang 4192. Kalau siapa buka kitab hadis Bukhari, nombor hadis 4192. Dia boleh cerita, dia ada mention tak boleh mengkelar lagi dah, ya. Pada suatu hari Abu Sufyan duduk di kelab kaumnya lalu berkata, "Tidakkah ada seorang yang pergi berjumpa Muhammad dan membunuhnya secara khianat supaya kita merasa lega dengan kematiannya?" Tiba-tiba pula Abu Sufyan ni keluarkan persoalan yang macam tu kan. Sesungguhnya Muhammad berjalan-jalan di pasar sebagaimana orang lain. Seorang lelaki datang dan menyatakan kesanggupannya. Maka Abu Sufyan memberikannya tunggangan, bekalan dan persiapan untuk melakukan tugas tersebut. Ada seorang ni offer lah. Okey, kalau macam tu aku pergi. Okey, jadi Abu Sufyan membekalkan dia tunggangan, bekalan dan persiapan untuk melakukan tugas tersebut. Lelaki tersebut keluar hingga sampai ke Madinah pada pagi-pagi hari yang ke-6. Dia bertanya mengenai Rasulullah dan orang ramai menunjukkannya. Ketika itu Rasulullah berada di masjid Bani Abdul Ashal. Apabila melihat lelaki tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lelaki ini ingin melakukan pengkhianatan. Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan aku daripada kejahatan." Dia pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menundukkan badannya untuk menghormati baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Usaid bin Hudair menarik bajunya. Tiba-tiba pisau terjatuh, maka lelaki tersebut menyesali perbuatan dia. Tengok, itu dia kira macam kerambit lah, pisau yang melengkung tu. Jadi mana dia tunduk tu, konon-konon dia kalau Nabi dekat tu dia nak sauk lah, tapi ada kawan sahabat sudah menarik baju dia, tiba-tiba pisau tu jatuh. Maka lelaki tersebut menyesali perbuatan dia. Kemudian Rasulullah SAW bertanya sebab dia ingin membunuhnya. Lelaki tersebut menceritakan perkara sebenar selepas diberi jaminan bahawa darahnya akan terpelihara. Selepas itu Rasulullah SAW membebaskan dia. Lelaki tersebut berkata, "Demi Allah, wahai Muhammad, aku tidak takut kepada sesiapa. Apa yang berlaku ialah apabila aku melihatmu, akalku hilang dan jiwaku lemah. Selepas itu, kamu mengetahui apa yang aku ingin lakukan. Perkara tersebut tidak diketahui oleh sesiapa pun. Dengan itu, aku mengetahui bahawa kamu terpelihara daripada sebarang usaha untuk membunuhmu." Dia pun rasa benda tu.
Jadi dia cerita kat Nabi Muhammad macam tu. Daripada usaha nak membunuh dia tu, orang Nabi dah macam rasa, dia kata. Jadi orang yang nak membunuh tu tak akan mendapat membunuh Nabi. Dan berada di atas kebenaran. Manakala kumpulan Abu Sufyan adalah kumpulan syaitan. Selepas itu beliau memeluk Islam. Jadi selepas dia cerita-cerita yang tu, dan dia kata yang orang yang menyuruh dia ni sebenarnya syaitan, Abu Sufyan tu. Lepas dia pun masuk Islam, bersyahadah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Amr bin Umayyah Al-Domri. Di zaman jahiliyah, beliau adalah seorang yang berani dan gagah. Beliau membawa seorang kawan untuk membantunya membunuh Abu Sufyan. Ini dia. Nabi pula yang pergi hantar Amr bin Umayyah ni untuk pergi membunuh Abu Sufyan. Sebab ni kira kisah lah. Kan Abu Sufyan hantar si siapa ni pergi. Sekarang ni Nabi pula hantar. Secara khianat sebagai balasan terhadap tindakan dia. Apabila kedua-duanya sampai di Mekah, mereka pergi ke Kaabah untuk tawaf sebelum melakukan tugas yang diberikan. Salah seorang lelaki Mekah mengenai Amr lalu berkata, ini adalah Amr bin Umayyah. Dia tidak datang kecuali untuk melakukan kejahatan. Ada orang kenal pula. Apabila Amr mendapati kedatangan dia diketahui oleh penduduk Mekah, maka beliau tidak mempunyai pilihan lain selain daripada menyelamatkan diri. Dah ramai orang kenal dia. Beliau mengajak kawannya dan mereka pulang ke Madinah. Apa yang berlaku seolah-olah Allah ingin supaya Abu Sufyan terus hidup. Itu yang menjadi dia sebenarnya. Apa yang berlaku seolah-olah Allah ingin supaya Abu Sufyan tadi terus hidup. Siapa tadi, Amru tu tak dapat bunuh dia sebab ramai orang kenal dia kan. Jadi semua, ni Amru ni, kau ni datang ni mesti buat jahat ni kan. Jadi dia pun kita baliklah. Ramai orang kenal aku lah kan. Jadi nanti kecoh, sebelum kecoh balik. Jadi orang balik. Rasulullah SAW bermimpi memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama para sahabatnya. Dengan itu baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu orang-orang Islam keinginan dia untuk mengerjakan umrah. Jadi Nabi rindu sebenarnya selepas hijrah ke Madinah. Ni sampai tahun yang ke-6, kita baca tahun ke-6 ni. 6 tahun Nabi tak balik-balik Mekah. Nabi rindu. Dia kan Nabi dah cakap, Mekah ni kalau tak ada apa masalah, dia memang tak nak keluar daripada Mekah tu. Tapi disebabkan kerana desakan, penyiksaan yang dilakukan oleh orang Quraisy pada masa dia mula-mula mengembangkan dakwah dia tu dan mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala supaya berhijrah, dia pun berhijrah lah. Jadi dia pun rasa apa ni? Nabi rasa nak buat apa? Nak mengerjakan umrah. Orang-orang Arab yang tinggal di sekitar Madinah diajak bersama mengerjakannya. Ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan orang-orang Quraisy menerima kedatangan mereka untuk melakukan umrah. Tetapi orang-orang Arab tersebut berlengah-lengah memberikan jawapan kerana menyangka bahawa Rasulullah SAW dan orang mukmin tidak akan kembali lagi menemui keluarga mereka di Madinah. Mereka berkata, kami meminta maaf kerana tidak dapat ikut serta disebabkan sibuk dengan urusan harta dan keluarga. Dengan itu Rasulullah SAW hanya keluar bersama-sama dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Bilangan mereka ialah 1,500 orang. 1,500 orang. Ibnu Ummi Maktum dilantik sebagai pengganti Rasulullah. Jadi bila Nabi nak pergi ke Mekah tu, nak pergi buat umrah tu, dia melantik Ibnu Ummi Maktum, dilantik sebagai pengganti baginda, menjaga Madinah lah, mentadbir Madinah sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa bersama. Binatang korban juga dibawa untuk membuktikan kepada manusia bahawa kedatangan mereka bukan untuk berperang. Jadi Nabi pun bawa sekali lah binatang-binatang korban ni, kan, untuk menunjukkan kepada orang Mekah ni, aku datang ni untuk menunaikan ibadah umrah, bukan aku datang nak berperang.
senjata yang dibawa oleh para sahabat hanyalah pedang yang bersarung, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan mereka membawa pedang yang terhunus ketika melakukan umrah. Jadi yang mana yang pakai sarung je, yang sangkut-sangkut kat tepi badan tu. Yang mana yang terhunus pegang kat tangan tu tak. Bukan macam tu. Tentera muslimin meneruskan perjalanan sehingga sampai di Usfan. Pengintipnya datang membawa berita bahawa Quraisy bersepakat untuk menghalang muslimin daripada memasuki Mekah dan sama sekali tidak akan membenarkan mereka memasukinya secara kekerasan ataupun peperangan. Lagi dah tak bagi. Mereka mempersiapkan diri untuk berperang dan Khalid bin Al-Walid telah mempersiapkan 200 orang tentera berkuda peninjau untuk menghalang kemarahan muslimin dan dengan Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, adakah terdapat mereka yang boleh menunjukkan kami jalan lain supaya tidak bertembung dengan mereka? Seorang lelaki yang telah memeluk Islam berkata, saya wahai Rasulullah. Beliau membawa mereka melalui jalan yang sukar dilalui, kemudian keluar di jalan yang rata dan kemudian dilalui jalan tersebut menuju ke Mekah melalui kawasan bawah. Apabila Khalid melihat tindakan yang diambil oleh muslimin itu, dia pulang menemui orang-orang Quraisy dan menceritakan apa yang berlaku. Tak jumpa, dia lalu jalan lain. Ada seorang yang pakar jalan kan. Ketika sampai di Taniyah Al-Murrah, unta Rasulullah SAW duduk. Unta Nabi duduk. Muslimin memaksanya bangun tetapi dia enggan. Mereka berkata Al-Qaswa, susah dikawal. Rasulullah SAW menjawab, Al-Qaswa bukanlah unta yang susah untuk dikawal. Itu bukanlah perangainya, tetapi ia dihalang oleh apa yang menghalang tentera bergajah. Itu dia, ada cerita dia. Demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya, sekiranya Quraisy mengajakku kepada sesuatu yang mengagungkan tanah suci, pasti aku akan menyahutnya. Rasulullah SAW berkata, demikian sekalipun sekiranya muslimin berperang menghadapi musuh ketika itu, sudah tentu mereka mendapat kemenangan. Tetapi Allah menghalang muslimin daripada menyerang Quraisy dan menghalang Quraisy daripada menyerang muslimin. Jadi di antara dua-dua muslimin pun tak serang Quraisy, Quraisy pun tak serang muslimin. Supaya menghormati Baitullah, tanah haram kan. Jadi dekat dengan Kaabah pula. Jangan berperang begitu. Yang Allah mahu supaya kekal sebagai kawasan tanah suci dan aman dan tidak tercemar. Ia merupakan kawasan yang Allah kehendaki supaya muslimin dari segenap pelosok bumi menjadikannya sebagai tempat mengukuhkan ukhuwah sesama mereka. Nak jadikan Mekah tu sebagai tempat ukhuwah. Hubungan ukhuwah tu sesama mereka. Daripada sepelosok dunia. Daripada Malaysia, daripada Thailand, daripada Indonesia, daripada Jepun, daripada Amerika, apa semua. Masa haji. Itu adalah untuk ukhuwah. Untuk ukhuwah. Sambil menjalani ibadah haji, sambil mengikatkan ukhuwah di antara umat Islam merata dunia. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan muslimin supaya berkemah di Hudaybiyah. Ketika muslimin berada di situ, Budail bin Warqa Al-Kuzi, utusan Quraisy datang ke situ untuk bertanyakan tujuan kedatangan mereka. Jadi dia datanglah tanya. Maka Rasulullah SAW memberitahu tujuan kedatangan mereka apabila Budail pun pulang menemui kaum Quraisy. Dia menceritakan perkara yang tersebut. Tetapi orang-orang Quraisy tidak mempercayainya. Padahal Nabi dah cakap dah. Tapi orang Quraisy setelah si siapa ni tadi, Budail cakap, macam mana Nabi cakap, dia orang tidak percaya. Kerana Budail adalah keturunan Bani Khuza'ah yang berpihak kepada Rasulullah. Macam tu pula dia orang punya sangkaan. Mereka berkata, apakah Muhammad ingin memasuki kawasan kita bersama-sama tenteranya untuk melakukan umrah? Sedangkan dalam masa yang sama, orang-orang Arab mendapat berita bahawa mereka memasuki kawasan ini secara kekerasan kerana hubungan antara kita dan mereka
adalah hubungan berperang? Demi Allah, perkara ini tidak akan berlaku selama-lamanya. Kemudian mereka menghantar Hulais al-Aqamah, ketua golongan Al-Habishi. Mereka adalah sekutu Quraisy. Hantar pula kawan ni pula, hantar Hulais ni pula. Apabila Rasulullah melihat kedatangan Hulais, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki ini adalah daripada kaum yang memandang mulia binatang korban. Itu dia. Letakkanlah binatang korban di hadapannya supaya dia melihatnya. Para sahabat melaksanakan arahan tersebut dan mereka menyambut dia dengan ucapan talbiyah. Apabila Hulais melihat perkara itu, dia pulang menemui Quraisy dan berkata, Maha suci Allah, orang yang seperti ini tidak patut dihalang. Adakah Bani Lakam, Juzam dan Humaid dibenarkan mengerjakan haji, sedangkan Ibnu Abdul Muttalib dihalang? Kan? Dia cakap, kenapa Bani-Bani lain ni dibenarkan? Tiba-tiba Bani Muttalib ni, Nabi ni, tak dihalang daripada memasuki Masjidil Haram. Celakalah Quraisy. Demi Tuhan Kaabah, sesungguhnya mereka datang untuk mengerjakan umrah. Dia bagi penekanan lagi. Dia orang tu datang nak mengerjakan umrah, bawa binatang. Apabila Quraisy mendengar pengakuan tersebut, mereka berkata, duduklah. Kamu adalah orang kampung yang tidak mengetahui tipu muslihat. Itu pula. Kata kawan ni orang kampung pula. Tadi yang mula-mula tadi kata apa? Suku sakat keluarga Nabi. Yang ni dia kata kamu ni orang kampung. Kau tak faham ni. Kan? Kau tak faham dia orang ni datang nak menyerang kita. Kemudian mereka menghantar seorang lagi. Hantar seorang lagi. Urwah bin Mas'ud Al-Takhafi, ketua penduduk Taif. Hantar seorang lagi. Dia datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, kamu telah mengumpulkan pelbagai lapisan manusia. Kemudian kamu datang kepada keluarga dan kaum kerabatmu untuk menghancurkan mereka. Direct dia sound. Sesungguhnya Quraisy telah keluar berjanji kepada Allah untuk tidak membenarkan kamu memasuki kawasan mereka secara kekerasan. Selama-lamanya. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku seolah-olah membayangkan mereka akan mengalahkan kamu. Abu Bakar terasa dengan ucapan tersebut lalu berkata, kamilah yang akan mengalahkan mereka untuk mempertahankannya. Tanah suci Mekah, celaka kamu ketika berucap. Urwah menyentuh janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mughirah bin Syu'bah pula memukul tangannya ketika dia ingin melakukan perkara tersebut. Kemudian Urwah pulang menemui kaumnya. Selain itu, dia lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk, para sahabat seolah-olah berbunuh-bunuh untuk berebut air tersebut untuk disapukan ke tubuh mereka. Kan bila Nabi ambil wuduk, air lebihan tu, dia orang kawan-kawan tertadah semua kan. Jadi dia tengoklah. Jadi apabila bercakap dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara dan tidak menajamkan pandangan ke arahnya. Dia berkata, demi Allah wahai orang Quraisy, aku telah berjumpa Kisra dan kerajaannya, Kaisar dengan keagungannya. Ni raja-raja lah ni. Raja Kisra, Raja Kaisar. Aku tidak pernah melihat seorang raja pun bersama kaumnya sebagaimana Muhammad bersama para sahabat. Aku telah melihat satu kaum yang selama-lamanya tidak akan menyerahkan Muhammad kepada sesiapa pun. Kajilah pandangan kamu. Sesungguhnya aku hanya mengumpulkan cadangan yang baik untuk kamu. Dia pun cakap macam itulah. Oleh itu, terimalah tawaran yang diberikan kepada kamu. Aku ini hanyalah menasihati kamu semua. Pada masa yang sama, aku bimbang. Kamu tidak dapat mengalahkannya. Jadi yang Quraisy berkata, jangan berkata demikian. Orang-orang Quraisy ni, pembesar-pembesar Quraisy, jangan berkata demikian. Kami bersetuju untuk tidak menerima kedatangan dia pada tahun ini. Dan dia boleh datang semula tahun depan. Itu pula. Sebenarnya dia takut tu. Ada was-was kan, was-was. Tak apalah. Bila kau cakap macam ni, memang betul-betul dia datang nak buat umrah kan. Tak apalah. Kita memang membenarkan dia, tapi tahun depan. Macam tu. Selepas itu Rasulullah SAW memilih Uthman bin Affan sebagai utusannya untuk berjumpa dengan Quraisy untuk memberitahu tujuan kedatangan mereka. Lepas tu Nabi pula melantik Uthman bin Affan
ya Uthman, kau pergi jumpa pemuka Quraisy, ceritakan apa yang kita nak buat ni, kan. Uthman pergi berjumpa Quraisy dan diikuti oleh 10 sahabat yang meminta izin daripada Rasulullah. Ada 10 orang ikutlah, ya. Dan daripada Rasulullah dan untuk menziarahi kaum keluarga mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Uthman berjumpa golongan muslimin yang tertindas, iaitu mustadhafin di Mekah, untuk menyampaikan berita gembira kepada mereka mengenai pembukaan, iaitu kemenangan yang telah hampir dan Allah akan memenangkan agamanya. Jadi Nabi suruh cakap macam itulah dekat ni. Assalamualaikum. Dah 10,000 ke? Bateri pun dah low. Allahu Akbar. Terima kasih. Saya ni membaca je. Kat mana tadi? Okey, sampai dekat sini. Uthman memasuki Mekah dengan perlindungan yang diberikan oleh Aban bin Sa'id Al-Umawi. Beliau menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Muhammad tidak boleh memasuki kawasan kami secara kekerasan. Kemudian mereka meminta supaya tawaf di Kaabah. Beliau menjawab, aku tidak akan tawaf kerana Rasulullah dihalang daripada melakukannya. Kemudian mereka menahannya. Ketika itu, berita Uthman dibunuh tersebar di kalangan muslimin. Apabila Rasulullah mendengar berita tersebut, baginda bersabda, kita tidak akan biar perkara ini sehingga kita berperang dengan mereka. Marahlah Nabi. Marahlah. Nabi dengar cerita, mengatakan dia orang bunuh Saidina Uthman tadi, kan. Jadi Nabi marahlah. Rasulullah SAW mengajak muslimin berbai'ah untuk berperang. Mereka memberikan bai'ah sanggup mati kepada Rasulullah SAW di bawah sebatang pokok yang terdapat di sana. Selepas itu pokok itu dipanggil pokok Ridwan. Peristiwa bai'ah ni tersebar di kalangan orang-orang Quraisy dan mereka merasa gerun. Dah gerun. Tahu pun kau gerun. Mereka telah menghantar 50 orang tentera dikuasai oleh Mikras bin Haf untuk mencari peluang yang baik untuk menyerang muslimin. Pengawal tentera muslimin Muhammad bin Maslamah berjaya menawan mereka, tetapi ketua mereka berjaya melarikan diri. Apabila Quraisy mengetahui apa yang sedang berlaku di kalangan muslimin, sekumpulan tentera mereka datang dan memulakan serangan terhadap muslimin, sehingga 12 orang daripada mereka berjaya ditawan dan seorang muslim terbunuh. Jadi berlaku dah perjanjian Hudaibiyah. Ketika itu Quraisy merasa takut dan mereka menghantar Suhail bin Amru. Dihantarkan Suhail bin Amru untuk berbincang mengenai perjanjian damai. Damai. Tak boleh jadi ni. Kalau dia perang nanti kantoi ni, kan. Apabila sampai, dia berkata, wahai Muhammad, apa yang berlaku bukanlah berdasarkan pandangan cerdik, pandai kamu. Malah ia adalah tindakan golongan bodoh di kalangan kami. Dia kata bukan sebab kepandaian kamu berlaku tu, tapi dia berlaku disebabkan oleh kebodohan kami ni. Di kalangan kami yang bodoh ni dia berlaku ni. Serahkan kembali mereka yang telah kamu tawan kepada kami. Baginda menjawab, sehingga kamu menyerahkan muslimin yang bersama kamu. Kalau kamu pun ada ambil orang muslimin, jadi kita tukar, kan. Sehingga kamu menyerahkan muslimin yang bersama kamu. Ketika itu mereka menyerahkan Uthman bin Affan dan 10 orang muslimin yang keluar bersamanya. Kemudian Suhail membentangkan syarat-syarat perjanjian yang diingini oleh orang Quraisy, iaitu yang pertama, gencatan senjata. Standard lah, kan. Tak nak perang mesti gencatan senjata di antara muslimin dan Quraisy selama 10 tahun. Hebat. Ni adalah perjanjian Aqabah. Hudaibiyah. Jadi, gencatan senjata selama 10 tahun. Nombor 1. Nombor 2, mana-mana orang Quraisy yang pergi mendapatkan orang Islam, hendaklah dikembalikan. Dan mana-mana orang muslimin yang pergi mendapatkan orang Quraisy, mereka tidak diwajibkan untuk dikembalikan. Macam tu pula. Macam nampak macam tak adil, kan? Macam tak adil pula. Time orang kafir kena pulangkan. Time orang Islam tak perlu pulangkan. Yang ketiga, pada tahun ini Nabi SAW hendaklah pulang ke Madinah
tanpa mengerjakan umrah. Tanpa mengerjakan umrah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam boleh datang tahun depan. Baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dibenarkan memasuki Mekah selepas orang-orang Quraisy keluar daripadanya. Mereka dibenarkan tinggal di situ selama 3 hari dan tidak dibenarkan membawa senjata kecuali pedang yang bersarung dan busar. Yang itu nombor 3. Nombor 4, sesiapa saja selain daripada Quraisy yang ingin bergabung dengan Muhammad, maka dia boleh melakukan. Sesiapa yang ingin bergabung dengan Quraisy, dia juga melakukan. Macam tu. Kok ada yang nak jadi geng kan? Tak kisah siapa-siapa kata dia. Semua syarat diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Nabi terima. Nabi tak nak kecoh-kecoh. Tak apalah, sengit-sengkat sebelah kan, tak apa, ambil. Tetapi muslimin memandang serius ayat syarat tersebut. Mereka berkata, Maha Suci Allah. Bagaimana kita boleh mengembalikan semula seorang muslim yang datang bergabung dengan kita kepada mereka, tetapi mereka tidak mengembalikan muslim yang murtad yang bergabung dengan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang pergi kepada mereka, maka Allah akan menjauhkannya daripada rahmatnya. Sesiapa yang datang kepada kita di kalangan mereka, lalu kita kembalikan semula kepada mereka, Allah akan menjadikannya jalan keluar untuk dia. Jalan keluar. Syarat yang ketiga yang menghalang muslimin berada daripada tawaf di Kaabah memberikan kesan mendalam di hati mereka. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Baginda bermimpi melihat mereka memasuki Mekah dalam keadaan yang aman. Allah Ta'ala dah bagi mimpi dekat Nabi, dah bagi dia punya gambaran. Jadi Nabi dah nampak lah. Dalam masalah ini, Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar. Lalu beliau menjawab, adakah baginda menyebut peristiwa ini akan berlaku pada tahun ini? Selepas itu syarat perjanjian ditulis. Penulisnya ialah Ali bin Abu Talib. Rasulullah SAW menyuruhnya menulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suhail berkata, tulislah dengan namamu wahai Allah. Rasulullah SAW mengarahkan Ali supaya menulisnya. Kemudian baginda berkata, ini adalah perjanjian ditandatangani oleh Muhammad Rasulullah. Suhail berkata, sekiranya kami mengetahui bahawa kamu adalah Rasulullah, nescaya kami tidak akan menentang kamu. Macam tu pula. Tulislah Muhammad bin Abdullah. Rasulullah mengarahkan Ali supaya memadamkan yang tuliskan dengan Rasulullah digantikan dengan Muhammad bin Abdullah. Sampai tahap itu. Nabi ini tak apa, ikut, layan dia. Tapi Ali enggan melakukannya. Ali dah tulis dah. Tak nak lali. Maka Rasulullah memadamkan dengan tangan dia sendiri. Nabi yang padamkan. Sebab Ali tak nak padam. Yalah, kalau Ali padam macam mana pula kan? Jadi Nabi sendiri yang padam. Surat perjanjian ditulis sebanyak 2 naskah untuk simpanan Quraisy dan 1 muslimin. Selepas syarat perjanjian selesai ditulis, Abu Jandal bin Suhail datang dalam keadaan masih terbelenggu. Beliau adalah di antara muslimin yang dihalang daripada berhijrah. Kali ini beliau melarikan diri dan datang berjumpa muslimin. Dia meloloskan diri dia. Dia meloloskan diri dia untuk mendapatkan perlindungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabarlah dan lakukan semua perkara kerana Allah. Sesungguhnya Allah akan menjadikan jalan keluar untukmu dan mereka yang bersamamu di kalangan musta'afin. Kami telah memeterai perjanjian dengan mereka dan saling memberi dan menerima. Kami tidak akan mengkhianati mereka. Mulai perjanjian itu, kabilah Khuza'ah telah bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bani Bakar pula bergabung dengan Quraisy. Setelah perjanjian selesai ditandatangani, Rasulullah SAW mengarahkan para sahabat supaya bercukur dan menyembelih binatang yang untuk bertahalul daripada umrah
Perjanjian tersebut membuatkan muslimin amat bersedih. Dia orang sedih semua. Sehingga menyebabkan mereka tidak segera melaksanakan arahan tersebut. Melihat keadaan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kemah menemui Ummu Mukminin, Ummu Salamah. Dia jumpa isteri dia. Dia jumpa isteri dia, Ummu Salamah, dan berkata, "Musnahlah muslimin. Aku menyuruh mereka melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak melaksanakan." Ummu Salamah menjawab, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maafkanlah mereka. Sesungguhnya kamu menanggung perkara yang besar disebabkan perjanjian tersebut. Muslimin pula pulang tanpa mendapat kemenangan. Oleh sebab itu mereka bersedih. Walau bagaimanapun wahai Rasulullah, kamu hendaklah keluar dan mulakan apa yang kamu inginkan supaya mereka lakukan. Apabila mereka melihat kamu melakukan, mereka akan mengikutnya." Dengan itu Rasulullah SAW pergi mendapatkan binatang dan menyembelihnya. Dia mula-mula Nabi arahkan, tapi tak ada orang pun ambil tindakan. Jadi Nabi sedih, dia masuk dalam, dia jumpa Ummu Salamah. Jadi dia mengadu dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah pun cerita dekat dia. Dia orang ni lagi sedih. Ya Rasulullah, dia orang ni lagi sedih. Dia orang datang tak capai tujuan. Nak buat umrah tak dapat. Tiba-tiba kau nak suruh sembelih kan. Jadi tujuan tak tercapai. Tapi apa-apa pun, kamu keluar sekali lagi. Cakap sekali lagi dan kamu buat. Itu Ummu Salamah cadangkan pada suami dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam juga memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutnya. Apabila muslimin melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba mendapatkan binatang untuk disembelih dan mereka juga bercukur rambut. Nampak? Itu betul kata Ummu Salamah. Bila benda tu berlaku, muslimin semua akan ikut. Kemudian muslimin pulang ke Madinah dalam keadaan masing-masing. Muslimin dan Quraisy telah memberikan jaminan keamanan di antara satu sama lain. Apabila keadaan telah stabil, seorang perempuan muslimah iaitu Ummu Kalthum bin Uqbah bin Abu Mu'ais, saudara seibu dengan Uthman, datang berhijrah ke Madinah. Dia datang berhijrah ke Madinah. Quraisy datang menuntutnya, lalu beliau berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni seorang perempuan. Sekiranya kamu mengembalikan aku kepada mereka, mereka akan menyebabkan aku murtad." Lalu Allah menurunkan firman-Nya yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang-orang perempuan mukminah yang berhijrah, maka ujilah keimanan mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka. Maka sekiranya kamu mengetahui mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir yang boleh menjadi suami mereka. Mereka tidak halal bagi mereka yang kafir, dan mereka yang kafir tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka suami-suami mereka yang mahar-mahar yang mereka telah bayar. Dan tidak salah bagi kamu, orang-orang mukmin, mengahwini mereka apabila kamu memberi kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang dengan tali perkahwinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan mintalah kembali mahar-mahar kamu yang telah bayarkan, serta hendaklah mereka yang kafir meminta kembali mahar-mahar mereka yang telah belanjakan dari bekas isteri-isteri mereka yang beriman. Demikianlah hukum Allah yang menghukumkan di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Al-Muntahanah ayat 10. Dengan itu perempuan muslimah yang berhijrah diminta bersumpah bahawa mereka keluar dari Mekah bukan kerana ingin berpindah tempat, bukan kerana bencikan suami, bukan kerana mencari kepentingan dunia, dan bukan kerana mencintai lelaki muslim yang berada di Madinah. Mereka keluar berhijrah hanyalah kerana cintakan Allah dan Rasul-Nya. Apabila bersumpah, mereka tidak dikembalikan pada orang-orang Quraisy, malah yang dikembalikan ialah apa yang diberikan oleh suami mereka, dan muslimin dibolehkan untuk mengahwini mereka. Di dalam ayat di atas dinyatakan
juga hukum pengharaman mengekalkan isteri yang kafir. Maksud dia, kalau kita sekarang pun sama lah. Mana boleh kahwin dengan orang kafir? Kan? Kalau yang dulu, bila dia kahwin mula-mula Islam, lepas tu dia murtad, kafir, kena ceraikan. Maka hendaklah dihantar balik kepada keluarga mereka selepas dikembalikan semula apa yang diberikan oleh suami mereka. Abu Bashir iaitu Utmah bin Usaid Al-Thaqafi berjaya melepaskan diri dan berhijrah ke Madinah. Quraisy menghantar 2 orang lelaki untuk menuntut penyerahannya. Rasulullah SAW mengarahkan Abu Bashir supaya pulang ke Makkah dengan mereka berdua. Beliau berkata, adakah kamu menyerahkan aku kepada orang kafir supaya mereka memurtadkan aku selepas Allah menyelamatkan aku daripada mereka? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah menjadikan jalan keluar untukmu dan saudara-saudaramu. Abu Bashir tidak mempunyai pilihan lain. Lalu beliau mengikut kedua-dua lelaki musyrik tersebut. Apabila sampai di Zulhulaifah, beliau menyerang salah seorang daripada mereka dan berjaya membunuhnya. Seorang lagi berjaya melarikan diri. Selepas itu beliau pulang semula ke Madinah dan berkata, wahai Rasulullah, kamu telah menunaikan janjimu. Aku pula telah berjaya menyelamatkan diri. Rasulullah SAW berkata, pergilah ke mana yang kamu suka, tapi jangan tinggal di Madinah. Beliau pergi ke satu tempat yang berada di kawasan jalan perniagaan orang-orang Quraisy. Beliau tinggal di situ. Di situ sekumpulan muslimin Mekah berjaya menyelamatkan diri bergabung dengan Abu Jandal bin Suhail. Mereka pergi mendapatkan Abu Suhail pergi mendapatkan mereka dan sekumpulan Arab kampung juga menyertai kumpulan tersebut. Mereka melakukan kerja menyamun perniagaan Quraisy sehingga menyebabkan bekalan barang terputus. Dengan itu Quraisy menghantar utusan berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membatalkan syarat tersebut dan memberikan hak kepada Rasulullah untuk menerima muslimin yang datang berhijrah ke Madinah. Tawaran tersebut diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menghilangkan kesedihan yang tidak mampu ditanggung oleh muslimin ketika di Hudaybiyah, iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya Abu Jandal diserahkan kepada musyrikin. Mereka, yakni muslimin, juga mengetahui bahawa pandangan Rasulullah adalah lebih baik daripada pandangan mereka. Ini kerana melalui perjalanan tersebut orang-orang kafir mula bergaul dengan orang muslimin dan pengaruh orang Islam mula menusuk ke dalam hati mereka. Perkara tersebut berlaku sehingga menyebabkan Abu Bakar berkata, tiada kemenangan dalam Islam yang lebih besar daripada kemenangan Hudaybiyah. Abu Bakar As-Siddiq kata. Walaupun begitu, akal manusia terlalu terbatas dalam memahami apa yang berlaku dalam hubungan antara Muhammad dan Tuhannya. Hamba-hamba Allah bersifat gopoh, tetapi Allah tidak gopoh. Disebabkan kegopohan hamba, dia melakukan sesuatu sehingga tercapai apa yang dikehendakinya. Dalam perjalanan pulang dari Hudaybiyah, Allah menurunkan surah Al-Fath kepada Rasulullah SAW. Permulaan surah itu yang bermaksud, sesungguhnya kami memenangkan kamu dengan kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata. Allah Ta'ala memberi kemenangan yang nyata. Peperangan ini juga dinamakan dengan peperangan Al-Fath, iaitu pembukaan ataupun kemenangan. Nama tersebut jelas membuktikan kebenaran kenyataan Abu Bakar yang sebelum ini mengatakan, yang sebutkan benda tu. Jadi ada juga surat-surat kepada raja yang dikeluarkan oleh pemerintahan Nabi. Jadi saya rasa setakat ini dulu lah. Banyak lagi ni. Tahun ke-6 ni. Jadi kita sambung besok lah sampai dekat sini. Dekat surat kepada raja. Jadi tadi tu Hudaybiyah je. Nanti kita akan sambung lagi kepada surat kepada para raja. Ni interesting lagi ni. Esok kita sambung ya. Dah pukul berapa? 11.40 dah. Betul lah tu. Jadi kita sambung besok untuk mengetahui apa kesudahan tahun ke-6 Hijrah. Apa kesudahan perjanjian Hudaybiyah ni
Maksud dia tahun tu Nabi tak boleh melakukan umrah, tapi Nabi telah sembelih kambing dan cukur. Mana dia tahallul lah, ya. Halul keluar daripada dia punya ihram. Makna balik. Jadi tahun depannya dia akan datang untuk melakukan umrah. Kita tengok tahun yang tu tahun yang ke-7. Tapi dalam tahun ke-6 ni pun tak habis-habis lagi. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. Besok kita sambung tahun yang ke-6 bagi sambung bagi habis dulu. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudi mendengar pembacaan sirah Nabi ni. Mudah-mudahan cerita ni, itu yang selalu saya ulang, memberi kesan dalam diri kita. Memberi kesan kita punya Nabi, macam mana dia punya sejarah dia. Di samping yang kita tahu, yang dia ngajar kita berkenaan dengan syariat dan juga apa yang larangan Allah, itu memang kita dah kena buat. Tapi kita nak tahu sendiri apa yang Nabi lalui dalam memastikan syariat yang Allah Ta'ala turunkan dijalankan oleh semua orang-orang Islam. Sekurang-kurangnya kita nak tahu apa yang Nabi lakukan. Ya, Alhamdulillah, daripada mula kita baca tu itu hari, daripada Nabi dilahirkan, bapa dia meninggal, dia tak pernah tengok bapa dia meninggal, lepas tu ibu dia meninggal, lepas tu atuk dia meninggal, lepas tu bapa saudara dia meninggal, dia dilantik menjadi rasul, dia menjalankan dakwah secara secara sembunyi-sembunyi. Selepas tu mendapat wahyu untuk secara terang-terangan, secara jahar. Dan bila dia secara jahar, dia mendapat tentangan yang hebat, menerima berbagai-bagai cubaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, menindas mereka, menyeksa mereka, sampai satu tahap cuba untuk berhijrah ke Yaman, berhijrah ke Taif. Semuanya tidak menjadi, ya. Dan di sebalik itu juga dia punya suku sakat dia, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib pun kena boikot selama 3 tahun. Jadi merana, betul-betul merana. Jahat betul lah tindakan yang dilakukan oleh kafir Quraisy ni. Jadi dah last kali Nabi dapat wahyu untuk berhijrah ke Madinah. Jadi berhijrah ke Madinah. Itu yang kita cerita sekarang ni, sampai yang tahun ke-6, apa yang telah pencapaian yang telah Nabi lalui. Kan cerita tu boleh kita masukkan dalam ingatan kita, Nabi macam mana, progres Nabi macam mana. Itu yang terbaik tu. Ini sirah tuan-tuan, sirah. Hal-hal tauhid, hal-hal fiqh, itu memang kita wajib tahu. Mestilah, sebab kita nak kena amal kan. Tapi yang ini adalah menceritakan cerita Nabi. Jadi kita memerlukan syafaat daripada Nabi. Oleh itu kita kena tahu macam mana Nabi tu. Macam mana pergerakan Nabi. Ya. Okey, terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat semua yang sabar tu. Lama membaca. Sampai tekak saya kering sebenarnya. Tapi tak apalah. Kita enjoy baca. Dan sebab ada orang nak mendengar, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan majlis kita ni Allah Ta'ala rahmati, Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala berkati. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-Nas. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok malam ya. Tak pun besok petang, tengok macam mana lah.